أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلام والإيمان تحية طيبة مباركة من عند الله يقوله الناس عادة ونقولها عبادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Yang saya hormati Tuan Pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa, seterusnya Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamu-tamunya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi berada dalam nikmat iman dan Islam. Dua nikmat yang paling besar tuan-tuan yang harus kita syukuri. Kemudian kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan dua nikmat yang sering manusia lupakan, iaitu nikmat kesihatan dan juga nikmat masa lapang. Allah cabut salah satu nikmat ni tuan-tuan, kita tak dapat mai. Ada orang dia sihat tapi sibuk, urusan kerja banyak, mesyuarat sana sini, tak dan balik rumah, tak dan nak solat tarawih sebab disibukkan masanya. Ada orang masanya lapang tapi sakit tuan-tuan, macam-macam sakitnya. Kejap kena gout, kejap darah tinggi, macam-macam, yang menyebabkan kadang-kadang tidak dapat menghadirkan diri beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala kerana telah dicabut akan salah satu nikmat tadi. Dua nikmat yang kita sering lupakan. Kita boleh mai sebab kita sihat, sebab kita ada masa kita yang lapang tuan-tuan. Ala kulli hal, insya-Allah malam ni kita berbicara tentang satu sikap ataupun satu perbuatan, yakni kita bagaimana kita nak menanam dalam diri kita untuk berbaik sangka dengan orang lain. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, diri kita ni mudah sangat bersangka buruk dengan orang. Tengok sikit benda pelik, dah ada perasaan, dia ada masalah ni. Tengok sikit sahabat kita ni dalam keadaan compang-camping, kusut masai, dah ada sangka buruk dah. Ni tak betul ni ada putih wayar ni. Dia kadang-kadang persepsi yang kita bina daripada awal tuan-tuan. Baik. Husnuzan ataupun sangka baik merupakan satu sikap, satu perbuatan yang dituntut dalam Islam untuk kita sama-sama ada sikap husnuzan tersebut, sangka baik. Yakni bagi nak mengelakkan diri kita menuduh orang lain berbuat jahat. Malah kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, maksudnya jangan kamu membuat sangkaan terhadap satu kalimah yang keluar daripada saudara mukmin kamu kecuali kebaikan, selagi mana kamu masih ada cara untuk meletakkannya di tempat yang baik. Maksudnya apa tuan-tuan? Sayyidina Umar pesan kat kita, jangan kamu ada prasangka buruk terhadap saudara mukmin kamu walaupun satu kalimah. Mungkin ketika mana dia mengeluarkan kata-kata tersebut dalam keadaan dia tidak sedar. Contohnya dia nak bergurau, dia tak sedar gurauan tadi menyebabkan orang lain sakit hati dengan dia, tak sedar. Mungkin juga dalam keadaan dia dalam keadaan tertekan, tiba-tiba dikeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain, kita ada prasangka buruk dah pada dia. Sebab tu tuan-tuan, selagi mana kita boleh meletakkan kebaikan kepada kalimah ataupun perbuatan yang mungkin dilakukan oleh saudara mukmin kita, maka cubalah kita berprasangka baik dengan mereka. Orang putih panggil apa? Seek first understand to be understood. Orang putih kata tuan-tuan, kita nak orang lain prasangka baik dengan kita,
kita dahulu kena prasangka baik dengan orang lain. Kita nak orang buat baik dengan kita, kita dahulu kena mulakan buat baik dengan orang lain. Maka insya-Allah kebaikan tersebut akan berbalik kepada diri kita sendiri. Dan orang yang berburuk sangka seolah-olah memfitnah orang, kerana buruk sangkanya tersebut tidak mempunyai bukti yang kukuh, malah ini dikhawatiri akan terjadinya fitnah. Dan Islam sangat melarang umatnya memfitnah orang lain. Sebab tu Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36 yang bermaksud, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan dengannya. Yakni tuan-tuan, kita tak ada pengetahuan, tak tahu pun tentang benda tersebut, tapi kita ikut, kita dengar, kita sebab pula benda yang kadang-kadang kita tak tahu sama ada benda tersebut benar ataupun salah. Ini kadang-kadang banyaklah bab-bab hadis pun banyak juga tuan-tuan. Kadang-kadang masuk dalam grup WhatsApp kita tolong sebar. Sedangkan ada hadis yang mana hadis-hadis yang tidak sahih. Mungkin ada periwayatnya yang cacat dan sebagainya, maka menyebabkan hadis tersebut tidak mencapai taraf hadis sahih. Janganlah kita pula yang menyebarkannya. Apatah lagi kadang-kadang berita tersebut merupakan satu berita yang mana nak memburukkan orang lain. Kita pun dapat saham fitnah juga tuan-tuan, walaupun kita tak bercakap. Saya tak cakap ustaz, takkan dapat saham sekali. Tu duk tangan ni, duk tekan forward, tekan copy, tekan paste, samalah juga dapat saham menyebarkan benda yang kita tak tahu akan pucuk pangkal kesahihan berita tersebut. Sesungguhnya Allah sebut lagi dalam ayat tadi tuan-tuan, pendengaran dan penglihatan serta hati. Yakni pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, dan semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya di akhirat nanti tentang apa yang dilakukannya. Tangan kita buat apa, mata kita buat apa, pendengaran kita, malah hati kita juga tuan-tuan akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita niatkan dalam hati kita, apa yang kita ada prasangka buruk pada orang lain. Sebab tu tengok kawan kita ni macam ada masalah, kita bantu dia, bukan kita prasangka buruk dengan dia. Dan bagi nak mengelakkan tuan-tuan penyesalan dalam hubungan manusia, Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik, datang membawakan sesuatu berita kepada kamu, mungkin berita duk cerita sebab keburukan orang lain dan sebagainya, maka Allah sebut fatabayyanu, selidik dahulu kebenaran berita tersebut. Kerana apa? Supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, dan dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesal apa yang telah kamu lakukan. Tuan-tuan, itu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak meletakkan terus kesalahan tersebut kepada orang lain. Baik. Malah berbaik sangka ini pula tuan-tuan, kadang-kadang benda ni tidaklah dalam semua keadaan. Contoh yang mudah, apabila melihat kelakuan perbuatan dosa ataupun kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain, jangan kita baik sangka saja tuan-tuan. Contoh mudah, tengok orang Islam makan secara terbuka di khalayak pada bulan Ramadan, kita baik sangka tak apalah, mereka ni lapar kot, sakit perut kot. Salah tuan-tuan. Konsep baik sangka tak boleh digunakan dalam perbuatan melihat keburukan ataupun kemungkaran yang sedang dilakukan oleh orang lain. Contoh apa lagi tuan-tuan, kita tengok orang Islam duk masuk kedai tikam ekor, duk beli nombor ekor, kita kata tak apalah, mungkin tak ada kerja lain kot. Itu salah. Salah konsep baik sangka tuan-tuan. Dalam bab kemungkaran, kita wajib untuk mencegah kemungkaran tersebut, walau dengan apa cara sekalipun. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran berlaku depan mata kamu, hendaklah kamu mengubah dengan tangan kamu, cegah. Ada kuasa, cegah dulu dengan kuasa kamu. Fa illam tastati' fa bilisanih, kalau tak mampu, cegah dengan lidah kamu. Tak ada kuasa tapi mampu nasihat, bagi nasihat supaya dia berubah ke arah kebaikan. Jangan duk buat macam ni dah, kemungkaran ni.
fa illam yastati' fa biqalbi. Dan kalau dah tak mampu, kuasa tak ada dengan lisan pun tak mampu, lidah pun tak mampu berkata-kata, cukuplah sekadar kita membenci dengan hati kita. Tapi itu adalah selemah-lemah iman, tuan-tuan. Kalau kita hati pun tak benci, tuan-tuan, maka seolah-olah kita sedang bersubahat dengan perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia tersebut. Dan jangan juga kita berburuk sangka ataupun suuzon yang membawa maksud curiga kepada seseorang sebelum terbukti akan kesalahannya tersebut. Malah sikap buruk sangka tersebut akan mendatangkan malapetaka, pergaduhan sesama kita. Dan biarlah syakwa sangka itu berdasarkan bukti yang kukuh dan bukan sekadar memfitnah orang lain. Maka sesiapa yang mempunyai sifat buruk sangka kepada sesama Islam, wajib kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mana-mana orang yang kita pernah buruk sangka dengan dia, tuan-tuan, pergi cari dia, kita minta maaf lah. Ambillah kesempatan bulan Ramadan ini, mohon maaf. Bukan sekadar kita bertaubat atas kesilapan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang sama, tuan-tuan, kita cari mana-mana sahabat-sahabat kita yang mungkin kita tak berapa nak baik dengan dia sebelum ni, yang kita sentiasa buruk sangka dengan dia. Carilah, tuan-tuan, mohonlah kemaafan, minta maaf sama-sama. Kadang-kadang kita ni, tuan-tuan, manusia sifat ego dalam diri kita. Payah nak maafkan kesalahan orang lain. Dua benda payah nak buat. Pertama, minta maaf. Yang kedua, nak ucap terima kasih. Ni payah nak buat. Walaupun ringan, tapi payah nak dibuat. Sebab ego dalam diri kita. Kalau boleh, tuan-tuan, malam ni sebelum tidur, ni praktikal kita boleh buat lah. Sebelum tidur, tuan-tuan, dah habis dah baca al-Mulk sebagainya, nak tidur dah ni. Niat dalam diri kita, ya Allah, aku maafkan semua kesalahan orang lain yang orang buat padaku, sama ada secara sedar ataupun tidak sedar, tuan-tuan. Kita semua niat benda sama. Kita niat maafkan kesalahan orang lain yang pernah orang lain buat pada kita. Dengan niat mudah-mudahan sahabat kita juga mempunyai niat yang sama. Yakni dia juga memaafkan kesalahan yang kita lakukan kepadanya, sama dalam keadaan kita sedar ataupun tidak sedar, tuan-tuan. Sebab kita takut tergantung. Yakni selagi mana kita tidak memohon kemaafan kepada orang yang pernah kita buat salah sebelum ni, tuan-tuan, takut tergantung. Yakni selagi mana dia tidak memaafkan kesalahan kita. Dan ada juga sangka buruk yang harus, bukan semua sangka buruk tak boleh. Contohnya, tuan-tuan, sangka buruk yang harus dalam Islam bila mana bersangka buruk terhadap beberapa perkara. Contohnya soal keselamatan diri. Yakni seperti yang ditanyakan di atas, ternampak orang-orang yang mana tidak dikenali berkeliaran sekitarannya, secara rumahnya. Malam-malam tengok ada orang yang tidak dikenali duk mundar mandir. Kadang-kadang baik juga buruk sangka, bukan apa, dengan cara kita nak mencegah kemungkinan berlakunya kecurian ataupun rompakan. Bukan kita nak menuduh, tapi kita mengambil sikap berhati-hati, berjaga-jaga daripada berlakunya sebarang musibah. Sama juga prasangka buruk dengan apa? Dengan prestasi pelajaran anak-anak, mungkin kerana mereka ni banyak menonton televisyen sahaja, banyak main telefon sahaja, tidak belajar. Bukan nak prasangka buruk dengan anak-anak, tapi kita nak pastikan apakah perkara yang boleh kita ambil bagi nak mencegah daripada prestasi yang buruk tersebut. Maka, tuan-tuan, kesimpulan yang kita dapat ambil pada malam ini ialah sangka baiklah kepada semua orang dengan semua keadaan. Kerana sangka baik itu menguntungkan semua pihak. Jangan sekali-kali kita berprasangka jahat kepada orang lain, terutama saudara se-Islam kita, kerana mungkin ada perbuatan ataupun ada hikmah di sebalik perbuatannya tadi, tuan-tuan. Mungkin dilafazkan dalam keadaan tidak sedar, mungkin dilakukan dalam keadaan yang tertekan. Sama-samalah kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita minta maaf salah satu sama lain, tuan-tuan. Sama juga jadikan bulan Ramadan ni bulan di mana kita nak memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun, tuan-tuan, Nabi sebut dalam satu hadis, wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala satu hari tidak kurang daripada 70 kali. Ni Nabi, tuan-tuan. Kita ni bukan Nabi. Nabi dah dijamin syurga, kita ni, tuan-tuan, tak dijamin syurga lagi. Maka banyakkan istighfar kepada Allah. Malah kalau boleh lebih daripada nilai yang Nabi istighfar tadi 70 kali, kita kena lebih lagi. Yang wajib kita buat 15 kali dah. Lepas solat imam baca istighfar 3 kali, kita follow dah 15 kali dah.
Tapi istighfar ini tuan-tuan bukan sekadar selepas solat. Bila-bila masa saja boleh istighfar. Tengah tunggu nak buka puasa, lagi 5 minit, tak tahu nak buat apa, istighfar banyak-banyak tuan-tuan. Ibu-ibu yang masak di dapur, kan bosan kadang-kadang duk kupas bawang, yelah daripada tengok televisyen, daripada dengar radio sebagainya, baik kita istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, sampai tak nak nasi istighfar. Tengah sangkut dalam jam tuan-tuan, daripada tak buat apa, baik kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa tuan-tuan? Allah sebut dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Telah aku katakan kepada mereka, hamba ini, istighfarlah kepada Tuhannya, Tuhan kamu, maka Allah akan Maha Pengampun. Apa fadilat istighfar ini tuan-tuan? Allah sebut lagi, yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan turunkan daripada langit hujan lebat yang mencurah-curah. Rezeki, asbab kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Akan diperbanyakkan kepada kamu harta benda kamu, asbab kamu istighfar tadi. Dan juga dibanyakkan anak-anak kamu, asbab kamu istighfar tadi. Dan juga diberikan kepada kamu kebun-kebun tanaman dan juga sungai-sungai yang mengalir dalam kebun tersebut. Maksudnya apa tuan-tuan? Asbab kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melimpah ruahkan rezeki kepada kita, sama ada harta benda ataupun anak-anak kepada kita tuan-tuan. Yang penting, jadikanlah Ramadan ini sebagai satu bulan untuk kita memulakan satu ibadah ataupun suatu perkara yang mana kita boleh istiqamah dengan perkara tersebut. Pilihlah 1-2 amalan. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua tuan-tuan. Malah Allah menyukai hamba-Nya yang melaksanakan satu amalan ibadah tersebut walaupun sedikit tetapi berterusan. Jangan kita ni buat sekali banyak, lepas tu tak buat dah, 11 bulan tak buat, tunggu Ramadan baru nak buat, jamlah tuan-tuan. Jumpa Ramadan tahun depan lah baru nak buat balik. Ni masalah. Biar kita mulakan Ramadan dan kita dapat istiqamah, dapat kekal dalam perbuatan tersebut selepas berlalunya Ramadan. Contoh mudah, istighfar tuan-tuan. Kita mulakan Ramadan ini dengan bulan keampunan, kita banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqamah dengan amalan istighfar ini selepas berakhirnya Ramadan nanti tuan-tuan. Jadi pengajaran ataupun kesimpulan yang kita dapat pada malam ini, yang pertama, sentiasa berprasangka baik dengan manusia lain. Nak orang prasangka baik dengan kita, kita dahulu kena prasangka baik dengan orang lain. Dan yang kedua, banyakkan istighfar kepada Allah, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan. Ada masa lapang istighfar, bangun terjaga tengah malam, mungkin malas nak solat ataupun tak lagat nak bangun, nak pergi bilik air sebagainya, istighfar kat atas katil kita. Tak pun sambil baring itu, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nak tahu tuan-tuan, orang tersebut apakah zikir ataupun apakah perkara yang biasa dilafazkannya, bila mana kita tengok, kita boleh lihat waktu dia mengigau dia sebut perkara tersebut, ataupun ketika mana dia melatah dia sebut perkataan tersebut. Contoh orang cuik dia, astaghfirullahalazim, maksud sentiasa zikirlah kepada Allah. Kalau orang cuik dia keluar perkataan pelik-pelik tuan-tuan, itu masalah. Dia terlanggar batu, duk mencarut, mungkin dia biasa mencarut, ni bahaya tuan-tuan. Ayah saya, ini pengalaman ayah saya sendiri tuan-tuan, dekat rumah yang balik kampung. Pukul 3 pagi, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duk kita tengok, apa ni 3 pagi ni? Rupa-rupanya mengigau tuan-tuan. Sebab apa? Bilal masjid, Allahu Akbar. Duk biasa Bilal bang dekat masjid 5 waktu, pun dalam mengigau pun boleh azan juga. Kita duk risau, nasib tak bangun pergi capai mikrofon tuan-tuan. Mungkin sekadar baring tak apalah. Sama juga kita pun, kalau adik-adik kita yang sentiasa melazimi bacaan Al-Quran, kita pernah dengar peristiwa orang yang koma namun boleh membacakan Al-Quran dalam koma yang tadi. Sebab apa? Dia sentiasa melazimi Al-Quran tersebut. Kita juga tuan-tuan, kalau tak boleh nak melazimi Al-Quran, sekurang-kurangnya lazimilah zikir, lazimilah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itulah amalan yang mana boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cukup sekadar itu perkongsian yang disampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberikan pengajaran kepada diri kita bersama dan dapat sama-sama kita mengambil iktibar dalam mengharungi Ramadan kali ini tuan-tuan, dan jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik buat diri kita. Ramadan yang sama, namun jadikan Ramadan kali ini menghasilkan natijah, kesan, impak yang berbeza kepada diri kita bersama, insya-Allah. Wallahu alam.
Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan daripada saya sendiri. Wallahu alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.